Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama dengan Ustazah Siti Norazami binti Muhammad Arifin bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1. Okay, hari ini kita nak belajar bidang fiqh, tajuk bersuci asas kebersihan. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 101 hingga 105. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman nabiyyin wa hifzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Objektif pembelajaran kita pada hari ini kesemuanya ada 6. Yang pertama menyatakan maksud, hukum dan dalil naqli bersuci iaitu taharah. Bersuci ni adalah dalam bahasa Arab dia taharah. Yang kedua, murid boleh menyatakan alat-alat bersuci. Ada berapa alat bersuci? Kita akan tengok sama-sama. Yang ketiga, murid boleh menerangkan jenis-jenis air beserta contoh. Ada berapa jenis air? Jadi kita akan tengok ya. Keempat, murid boleh menerangkan perbezaan di antara suci dan bersih menurut Islam. Apa dia beza suci dengan bersih? Adakah suci itu bersih? Adakah bersih itu suci? Adakah bersih dan suci ni kena sekali? Yang kelima, murid boleh menerangkan kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Kenapa pentingnya bersuci ni? Itu murid boleh jelaskan ya. Yang keenam, mengamalkan amalan bersuci dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Maksudnya, bila kita dah belajar maksud suci, dalil dia, apa alat bersuci, ada berapa jenis air, air mana yang boleh bersuci, air mana yang tak boleh bersuci, apa beza pula suci dan bersih ni, dan kenapa pentingnya bersuci. Bila dah tahu dah kelima-lima ni, bila awak dah tahu kelima-lima ni, awak bolehlah amalkan. Okay, murid boleh amalkan dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Maknanya awak telitilah lepas ni. Kalau ada najis, macam mana nak buat? Kan? Okay. Ini kita akan tengok satu-satu untuk tajuk ini. Okey.
Okey, kita akan tengok maksud taharah. Taharah dari segi bahasa bermaksud suci dan bersih, manakala dari segi istilah ialah suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okey, hadas dan najis. Okey. Dalil bersuci daripada hadas dan najis. Kenapa kita kena bersuci? Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Maksudnya, sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Allah ni disuka kepada kebersihan. Jadi, kita kena jagalah kebersihan diri kita. Sebab itulah kita harus mandi paling kurang 3 kali sehari. Harus mandi paling kurang 3 kali sehari supaya badan kita tak berbau. Dan untuk solat, kita kena kalau solat, kita kena berwuduk. Tujuan apa berwuduk ni? Supaya debu-debu yang melekat pada badan kita, segala kotoran yang melekat pada badan kita terhindarlah. Tak adalah kan? Okay. Ini hukum bersuci. Apa hukum bersuci ni? Hukum bersuci adalah wajib. Mandi harus, kan? Mandi harus. Kalau nak solat, hukum nak sebelum solat, kalau nak solat mesti berwuduk. Mesti berwuduk. Nak berwuduk ni wajib. Sama juga kalau awak selepas tamatnya haid ataupun dah habis haid ataupun habis nifas. Okey. Nifas ni apa? Nifas ni biasa orang bersalin, dah kering darah dia. Jadi untuk nak solat, nak tunaikan segala ibadah, maka dia wajib apa? Wajib mandi wajib. Bab mandi wajib ni kita akan belajar pada tajuk akan datang. Okey. Ini cara taharah. Taharah tadi kita faham maksud dia suci dan bersih. Taharah ni maksud dia suci dan bersih. Maksud suci taharah ni, satu dari segi mengangkat hadas, yang kedua menyucikan najis. Kita ada berapa jenis najis? Kita ada 3 jenis najis, najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Okey, hadas pula, hadas ni apa? Hadas ada 2, hadas kecil dengan hadas besar. Hadas kecil, contoh hadas kecil adalah, apa dia contoh hadas kecil? Contoh hadas kecil, buang apa? Buang air kecil, buang air besar. Okey. Hadas besar seperti berjunub, keluar air mani, apa lagi? Haid, nifas, kan? Okey. Najis mukhaffafah ni, najis mukhaffafah apa pula? Najis mukhaffafah adalah air kencing bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, bayi lelaki. Najis mutawassithah seperti darah, muntah, bangkai. Ini najis mutawassithah. Najis mughallazah, semua yang berkaitan dengan anjing ataupun babi. Jadi kita tengok satu-satu. Okey. Ini cara kita nak bersuci dengan hadas kecil, hadas besar. Kita tengok bagaimana nak bersuci dengan hadas kecil dan hadas besar. Kita akan tengok satu-satu. Okey, kalau hadas kecil, cara bersuci dia adalah dengan bertayamum dan dengan berwuduk dan bertayamum. Kalau hadas besar seperti dekat sini area ni tersalah. Dekat sini.
Okay. Kalau hadas besar, kalaulah tak ada air pada masa tu, kita mesti bertayamum. Kalau ada air, kita mandi. Mandi wajib. Kat sini mandi wajib seperti macam kita mandi, cuma kita niatkan dengan mandi wajib. Alat bersuci. Okey, kita tengok alat bersuci pula. Okay, ada 3 alat bersuci. 1 air, 2 debu tanah, 3 batu ataupun benda-benda kesat. Suci ada 3, 1 air, 2 debu tanah, 3 batu ataupun benda-benda kesat. Air digunakan untuk mandi dan berwuduk. Air ni kita gunakan untuk mandi dan berwuduk. Debu tanah kita guna untuk bertayamum sekiranya tak ada air. Okay, batu atau benda kesat ni digunakan untuk beristinja, juga kita guna kalau tak ada air. Tapi ada juga orang guna benda-benda kesat ni ketika ada air, seperti menggunakan tisu untuk mengelap tempat yang keluar najis tu. Itu walaupun dia guna tisu tapi sah. Dikira sah, dikira suci lah, kerana dia menggunakan dia menggunakan alat bersuci untuk hadas. Okay. Kita tengok satu-satu. Air ni kalau kita guna air untuk mandi ataupun untuk berwuduk, air mutlak. Okay. Air mutlak terdiri daripada 7 sumber. Contohnya dari segi air hujan, air salji, air embun, air sungai, air perigi, air mata air laut. Kalau kita menggunakan salah satu daripada 7 jenis air mutlak ni, maka sahlah bersuci kita. Pastikan ia tak kotor lah kan. Okay, debu tanah pula. Debu tanah digunakan sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Kalau tak ada air, boleh guna debu tanah. Contoh benda-benda kesat pula seperti kertas, daun, batu, kulit kayu, ataupun yang kelima satu lagi adalah tisu. Boleh digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci yang mana ni? Boleh digunakan untuk bersuci bagi hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Kita tengok jenis air. Kita tengok ada 4 jenis air. Okay. Tengok satu-satu. Yang pertama, air mutlak. Apa maksud air mutlak? Air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Air mutlak ini digunakan untuk mandi wajib, untuk berwuduk dan untuk membasuh sesuatu yang terkena najis. Air mutlak senang nak faham adalah air paip. Air mutlak senang nak faham kalau kita sekarang ni kita guna air hujan. Tak. Kita guna air laut. Tak. Secara normalnya, secara kebiasaannya kita guna air paip. Air paip tu air mutlak lah. Okay. Air mustakmal, yang kedua adalah air mustakmal. Mustakmal ni maksudnya air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas ataupun bersuci. Contohnya apa? Air mustakmal ni. Asalnya air mutlak. Air mustakmal ni biasa kita air kopi, kita tambah kopi, kita tambah teh, kita tambah sirap. Adakah air ini kita guna untuk berwuduk? Tak kan, kita minum. Jadi air mustakmal ni dia boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan hadas ataupun bersuci. Yang ketiga, air musyammas. Air musyammas, air yang disimpan di dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Maksudnya, dalam satu bekas ni, awak letak di luar rumah, dia terdedah kepada betul tak matahari Ustazah ni? Dia terdedah kepada matahari. Dia terdedah kepada matahari kan. Itulah macam bunga dan matahari. Dia terdedah pada matahari, air ni panas. Jadi air ni makruh
makruh digunakan ketika panas untuk bersuci. Makruh digunakan untuk ketika panas untuk bersuci. Kecuali kalau bekas yang awak letak dekat luar rumah ni adalah bekas daripada emas atau perak, boleh digunakan pada waktu air itu panas. Tapi hukum air ni daripada makruh kepada harus, dia bertukar apabila air ni sejuk. Kembali sejuk lah. Contohnya pada waktu tengah hari, air panas makruh untuk kita guna. Dia tak berdosa, dia makruh je. Tapi kalau air ni pada waktu petang dia sejuk, kita guna untuk mengangkat hadas, tu tak ada masalah. Dia balik kepada hukum asal iaitu harus. Air mutanajis, air yang dimasukkan atau terkena najis dan jumlah air tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Air mutanajis ni adalah air yang contoh dalam baldi rumah awak, ada masuk tai cicak ke, ada masuk lipas ke, ada biasanya tai cicak lah kan, ada apa tai tikus ke apa semua. Kalau air ni tak sampai kadar 2 kolah, maka itu adalah air mutanajis. Tapi kalau air ni, kalau contoh kolah di masjid dia besar kan. Walaupun ada tai cicak, ada ni, dia tak mengubah. Selagi dia tak mengubah berwarna, bau dan rasa, dia boleh guna. Biasa kalau orang cermat, tak gunalah kan. Tidak boleh digunakan untuk bersuci dan tidak boleh diminum. Tak boleh guna untuk bersuci, tak boleh untuk minum. Okay. Kolah ni pula, okay, kita tengok kadar 2 kolah, kadar 2 kolah, kadar 2 kolah macam mana? Okay, kadar 2 kolah ni, mengikut timbangan tradisional lah, ialah 500 kati Baghdad bersamaan antara 192 hingga 270 liter. Banyaklah kan? Berapa hasta dengan kadar 1/4 hasta. Kolah awak tu dekat rumah tu, siapa ada kolah? Cukup tak kiraan air ni kan? Okay. Alright, Rasulullah menjelaskan tentang kesucian air 2 kolah walaupun dimasuki najis tetapi tidak berubah warna, bau dan rasa. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Apabila air mencukupi 2 kolah, air tersebut tidak mengandungi kotoran ataupun najis. Kalau air itu lebih 2 kolah, cukup 2 kolah ataupun lebih 2 kolah, walaupun ada najis, selagi tetap mengubah warna, bau dan rasa, jadi dia boleh guna untuk bercuci. Tapi kalau jatuh tikus dalam kolah, dia berubah warna, berubah bau, berubah rasa, jadi tak boleh lah. Apa beza suci dan bersih? Kita tengok suci bersih ni najis yang dibasuh tanpa menggunakan air mutlak. Bersih tetapi tidak suci, tidak boleh digunakan untuk solat. Kalau suci ni, kotoran bukan najis dan boleh dibersihkan hanya dengan sapu tangan ataupun tisu. Dia tidak bersih tetapi dia suci. Tapi dia boleh guna untuk solat. Kalau bersih, contoh awak terpijak tai kucing. Awak terpijak tai kucing, awak pun jumpa air dalam satu bekas. Air dalam satu bekas, awak buat basuh kaki awak yang terkena najis tu. Jadi, itu hanyalah bersih. Kita tak pasti air tu air mutlak ke, air mustakmal ke, kita tak pasti. Jadi, itu hanya sekadar bersih. Jadi, tak diyakinilah untuk digunakan untuk solat. Tapi kalau suci, kita boleh guna, kalau air tersebut awak yakin, air yang awak guna tu adalah air mutlak, jadi dia bolehlah digunakan untuk solat. Okay. Seterusnya kita akan tengok kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Okay. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Antaranya yang pertama, menjadikan suasana tempat ibadah sentiasa selesa. Selesa lah kan kita nak beribadah kalau tempat tu suci, bersih, tak ada bau, kita pun rasa tenang kan. Yang kedua, memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Cuba awak kena gigit dengan kucing. Contohlah Ustazah bagi. Awak kena gigit dengan kucing.
awak tak bersih elok-elok kesan air liur kucing tu, lepas tu dia akan merebak, dia akan jadi senanglah virus-virus nak menjangkiti, kemudian dia jadi dijangkiti dengan kuman, lama-lama tempat yang digigit dengan kucing tu akan memburuk. Secara tak langsung dia akan memburuklah kan. So jadi penyakit. Pasal jadi penyakit, silap hari bulan kena potong kaki tersebut. Jadi kebersihan ni dia memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Yang ketiga, meningkatkan maruah diri dan lambang ketemadunan umat. Orang tengok kita pun orang selesa dengan kita. Ni orang nak masuk dekat dengan kita pun orang rasa macam apa? Macam nak masuk dekat pun rasa macam dah dia ni bau kepam lah, bau apa kan. Jadi itu telah menjatuhkan maruah diri kita lah. Sebab itu pentingnya untuk kita menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Yang keempat, mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Bila keadaan ceria dan kondusif ni, kita pun sentiasa dalam keadaan yang positif. Yang kelima, mendapat keredaan dan kasih sayang Allah SWT. Yang keenam, sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Bila kita bersih, bila badan kita dalam keadaan bersih dan suci, kita rasa macam seronok untuk buat ibadah. Tak adalah kita rasa nak solat pun rasa macam gelisah kan, sebab dengan keadaan kita yang tak suci. Okey, ni sedikit info tambahan. Air mustakmal ialah air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Air kolam di masjid-masjid yang digunakan untuk bersuci bukan air mustakmal atau air mutanajis kerana jumlahnya 2 kolah atau melebihi 2 kolah. Kolam dia panggil, kita panggil kolah lah. Kolah. Jangan kita jom pula. Sedangkan kat sini air kolam di masjid lah. Tiba-tiba, jom pergi mandi air kolam lah. Jangan. Itu air kolah. Air kolah tu untuk orang berwuduk. Air wuduk yang jatuh semula ke dalam kolam tidak menjadi air mustakmal. Sebab air itu jumlahnya 2 kolah ataupun melebihi 2 kolah. Okay. Itu sahaja untuk tajuk ni, bersuci asas kebersihan. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh terus WhatsApp kepada Ustazah. Kalau ada tak faham pun boleh terus WhatsApp. Okey. Okay, kita sudahi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna astaghfiruka ma lam tanihi fardutu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin.